kita hari ini kita akan masuk topik yang kelima. Topik yang kelima, tajuk dia vektor. Jadi untuk bab 5 ni kita ada 4 je topik. Bermula dengan vectors in 3 dimension. Maksudnya ada paksi X, paksi Y, paksi Z. Biasa 2 je, X dan Y. Sekarang tambah satu lagi. Kemudian kita akan bincang scalar product, kemudian vector product, akhir sekali application. Okey, yang pertama kita lihat takrifan vektor tu. Jadi kita kena ingat vektor ni takrifan dia adalah dia ada 2 syarat. Yang pertama dia mesti ada magnitude. Magnitude maksudnya panjang dia lah. Magnitude panjang dia. Maksudnya kalau kita lukis, saya buat line je. Saya buat line je. Kita ada 2 titik, poin yang pertama, poin yang kedua. Kalau kita lukis yang ni, ini tak boleh dipanggil sebagai vektor. Sebab syarat dia hanya lepas syarat pertama je. Syarat kedua belum lagi. Syarat kedua, dia mesti ada direction. Vektor dia mesti ada 2. Magnitude yang pertama, yang kedua syarat tambahan mesti ada direction. Jadi kalau saya lukis yang pertama ni tak boleh dipanggil sebagai vektor. Okay? Jadi kalau vektor dia mesti ada anak panah. Jadi bila kita lukis, dia kena lukis line satu, kemudian kena lukis arah dia ke mana, atas ke bawah, kiri ke kanan. Okey? Contoh dia macam ni. Okey, kemudian dari segi notation dia, kita ada 2 cara penulisan untuk vektor. Kalau kita guna point, kita mesti ambil point yang pertama A, contoh ni A, dan point yang kedua B, mesti huruf besar. Ni cara penulisan. Lepas tu mesti ada anak panah. Anak panah ni menunjukkan dia bergerak daripada mana ke mana, point A ke point B. So kena ada anak panah. Itu penulisan yang pertama. Penulisan yang kedua, kalau kita nak guna satu huruf je, kita kena wakilkan dengan satu huruf, tapi mesti huruf kecil. Dan penulisan yang tepat dia mesti ada wave kat bawah ni. Ini yang kita bincang ni. Kita biasa belajar 2 dimension je, sekarang 3 dimension. Jadi dia mesti ada X, mesti ada Y, mesti ada Z. Dia boleh tukar-tukar. Katakan saya nak mula pada kiri pun boleh. Sini X, sini Y, yang atas ni Z. Boleh. Okay? Katakan saya pilih macam ni X, dia mesti bergerak anti-clockwise dari segi cara kita nak label kan. X, Y, Z. Okay? Kemudian kalau kita nak tulis koordinat, mesti ada 3 point lah, X, Y, Z. Jadi lah X, Y, Z. Okey, kalau kita lukis cara biasa, katakan saya nak lukis koordinat. Bila saya nak lukis koordinat, ini X, ini Y. Setiap unit tu biasanya kita akan gunakan satu, ini satu, unit yang kedua 2 dan seterusnya lah. Kalau Y pula, biasa kita label 1, 2, 3 kan. Maksudnya satu unit tu satu. Tapi kalau untuk vektor, satu unit dipasi Y, kita kena labelkan J, 2J, 3J, 4J dan seterusnya. Boleh? Sama juga untuk Z, kita akan gunakan 1K, 2K, 3K dan seterusnya. Maksudnya 1K itu merujuk kepada satu unit dipasi Z. Boleh? Okay, betul. Kemudian dari segi penulisan vektor, ni kita tengok kotak ni. Penulisan vektor, kalau katakan kita ada koordinat ni contoh, katakan saya ada koordinat P, katakan 3, nanti 1, 5 lah contoh. Ini koordinat. Tapi kalau kita nak tulis dalam bentuk vektor, katakan OP. OP ni maksudnya daripada origin ni pergi ke P, point P. Kalau nak tulis dalam bentuk IJK vektor, kita akan tulis 3I tolak J tambah 5K. Cara penulisan vektor dia 3I tolak J tambah 5K. Dan lebih tepat sepatutnya dia mesti labelkan ada bawah ni, wave bawah ni. Kalau ni ikutkan, dia tak boleh tulis IJK. Dia kena ada I, ada wave kat bawah. Maksudnya unit vektor. Ni cara pertama penulisan.
IJK. Cara yang kedua, kita akan buat dalam bentuk kurungan macam koordinat, tapi bentuk dia bukan koordinat. Kalau yang ni koordinat, tapi dia bentuk dia ada bucu tajam ni, macam simbol less than, greater than kan. Itu menunjukkan adalah vektor. Okay, jadi kalau kita tulis yang ini maksudnya dia bukan koordinat, ini adalah vektor. Okay, so pastikan jangan buat kurungan. Kurungan tu koordinat, point. Sekarang kita nak tulis vektor. Ataupun cara yang ketiga, kita boleh tulis vektor tu dengan cara column matrix X, Y, Z. Biasa kalau kita buat pengiraan, biasa saya galakkan gunakan column matrix supaya kita nak senang, kita nak darab. Okey, dari segi jawapan biasa kita tulis dalam bentuk IJK. Kalau kita nak cari, katakan saya ada point A, point B. Okey, point A, point B. Dan point A, point B ni mesti refer kepada origin. Jadi sebenarnya kalau saya nak labelkan AB, AB dari segi penambahan vektor, dia mesti pastikan bila kita tambah, dia mesti bersambung. Dia mesti bersambung. Maksudnya kalau kita ada 3 point, asalnya ada 2. Sini 1, sini A, sini B. Mesti rujuk kepada origin O. Okay? Jadi ada O, ada OA, ada OB. OA, OB. Soalan dia, kita nak mencari macam mana nak cari vektor A pergi ke B ni. Macam mana nak pergi A pergi ke B. Jadi cara dia, kita boleh ambil laluan bawah. So kita akan ambil AO plus OB. Tapi kalau saya ambil AO, dia dah menentang arus. Kan? Jadi kalau katakan kita nak buat pengiraan, kita kena buat pengiraan macam ni lah. Negatif OA tambah dengan OB. Kalau kita lihat gambar rajah, dia dah menentang arus. Tadi kita punya label OA, arah dia daripada O pergi ke A. Tapi bila kita nak buat penambahan, dia mesti bergerak daripada point A melintas point O. So dia menentang arus. Kamu nampak je menentang arus, letak negatif. Barulah kita boleh tulis OE, negatif OE tambah dengan OB. Jadi kalau kita nak kira AB, jangan pergi ambil OA tambah OB. Salah. Dia mesti negatif OA tambah OB. Ataupun formula asal dia mesti start dengan A, tengah-tengah tu mesti O, sambung dengan B. Okay? Ataupun cara yang kedua, kalau kita nak mudah, soalan tanya apakah vektor AB, terus kita ambil kanan tolak kiri. Kanan, koordinat kanan, tolak koordinat kiri. Betul? Katakan saya ada dua koordinat A dan B. Soalan kata cari AB, maka ambil titik B tolak A. Boleh tak ni? So saya akan ambil vektor B tolak A, begitu je. Kanan tolak kiri. Kalau nak cepat, tak payah nak guna peraturan. Okey, kemudian equal vektor, maksudnya dua vektor kita akan katakan dia sama. Syarat, sebab tadi kalau kita fokuskan kepada vektor, dia mesti ada dua syarat. Yang pertama, dia mesti bincang magnitude. Yang kedua, dia mesti bincang direction. Jadi dua vektor dikatakan sama kalau dua-dua syarat ni sama. Maksudnya magnitude sama, direction pun sama. Baru kita katakan A dan B itu sama vektor dia. Okey? Katakan saya ada vektor A, arah dia ke atas, satu lagi vektor B tapi arah dia ke bawah. Boleh tak kita namakan dia equal vector? Tak boleh, sebab direction dia tak sama. Magnitude mungkin sama, tapi direction berlawanan, so kita reject. Itu bukan equal vector. Okey, saya teruskan lagi. Negative vector, mudah je. Negative vector ni katakan arah dia ke atas, maka yang negatif tu dia ke bawah. Negatif tu menunjukkan arah dia berlawanan. Tu je. Okey. Parallel. Jadi kalau katakan maklumat soalan tu ada dua vektor, dia kata parallel. Macam mana kita nak buktikan? So kita buat je dua vektor, kita buat je sama, tetapi mesti ada satu constant kat depan. Pilihlah nak guna constant lambda, boleh
nak guna constant K boleh. Yang penting vektor A kita akan tulis sama dengan vektor B tapi ada constant kat depan. Kalau kita berjaya buktikan yang tu, maka kita boleh namakan A dan B itu adalah parallel. Kemudian perpendicular, maksudnya 90 darjah. Ini dalam exam selalu keluar ni, perpendicular. Dan kita nak buktikan perpendicular itu maksudnya sudut antara dua vektor itu 90. So kita gunakan A dot B equals to 0. Apa pula A dot B tu? A darab B. Nanti kita akan tengok bagaimana cara yang darab. A dot B equals to 0. So ingat cara ni, sentiasa digunakan. Katakan kita nak mencari berapa panjang vektor tu. So kalau katakan kita dah beri vektor OA, XI tambah YJ plus ZK, maka ini maksud dia magnitude dia. Panjang vektor tu berapa? Mudah je. Kita buang je IJK tu, tapi setiap dia punya coefficient tu kita kuasa 2. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2. Kemudian buat square root. Itulah jawapan untuk vektor. Okay? So IJK tu kita buang. Ini contoh pengiraan vektor magnitude. So tengok dia punya penulisan ni. Kalau guna I mesti ada wave kat bawah, J tu mesti ada wave kat bawah. Penulisan sebenar dia punya tu. Kalau degree kita akan tengoklah cara penulisan. Sekarang ni kita buat tak nampak je. Ada dengan tak ada sama. Selalunya kamu berlatih lah, pastikan sama. Okey, kemudian unit vektor. Tadi kita dah bincang, kalau di pasti X, unit vektor dia berapa? Yang tadi, kalau kita bincang tadi, satu unit di pasti X adalah I. Kita nampak lah kan, kalau di pasti X, satu unit tu adalah I. Kalau di pasti Y, satu unit tu apa? J. Ni yang kita nampak tadi. Ni. Yang ni senang lah, sebab di atas paksi. Apa jadi kalau di atas vektor tu sendiri? Maksudnya kalau saya ada vektor sini O, sini A, satu unit tu berapa panjang? Kita tak boleh namakan dia sebagai I, tak boleh namakan J, tak boleh namakan K. Jadi bagaimana kita nak kira panjang satu unit ni? Panjang satu unit ni berapa? Maka kita boleh gunakan, kita ambil je dia punya simbol dia adalah OA, kemudian ada cap ke atas ni. Itu maksudnya unit vektor. Di atas vektor tu satu unit tu berapa panjang? Okay. Cara dia kita akan ambil vektor tu. Katakan vektor kita 3i tambah 2j tambah 5k. So kita tulis, tapi kita cuma bahagi dengan magnitude dia. Maksudnya kalau kita nak cari unit vektor, kita perlu ada yang pertama vektor yang kita nak cari tu. Kemudian yang kedua kita mesti ada maklumat berapa panjang OA tu, vektor OA tu. Kalau ada dua maklumat, kita terus bahagi. Bila bahagi je, itu nama dia adalah unit vektor. Okey tak? Boleh ke? So kita cari dulu OA, vektor dia apa, kira magnitude. Kemudian vektor yang asal ni kita bahagi dengan magnitude kita. Katakan saya kira magnitude dia 3. So setiap IJK ni per dengan 3. So X per 3, Y per 3, Z per 3. Maka itu dia panggil unit vektor. Kalau katakan contoh ni lah saya tulis vektor OP ni adalah XI plus YJ plus ZK. Yang bawah ni penulisan sebenar mesti ada wave kat bawah. Penulisan sebenar. Jadi kalau kita nak kira cos alpha ni dia rujuk kepada X. Cos beta rujuk kepada Y. Cos gamma rujuk kepada Z. Jadi untuk cari cos alpha, kita baca apa nombor sebelah I. Kalau nombor sebelah I itu 3, so ambil 3 bagi dengan magnitude. Betul tak? Kalau nak cari direction cosine untuk beta, maka ambillah nilai J tu. Berapa nilai J? Katakan -2. So ambillah -2 per magnitude. Kalau gamma maksud dia rujuk kepada Z. Berapa nombor sebelah Z? Katakan 5. So ambillah 5 bagi dengan magnitude. Itulah nilai direction cosine. Kadang-kadang soalan diubah sikit, direction angles. Maksud dia kita kena habiskan sehingga kita dapat angle. Tu je beza dia.
So tengok soalan nak cosine ke ataupun angle. Kalau angle kena nilaikan sampai dapat alpha, beta, gamma. Okey tak? Ini maksudnya kita nak cari sudut. Kita dah ada vektor sudut di antara pasi X dengan vektor. Berapa sudut dia? Kemudian kalau beta, sudut antara vektor dengan pasi Y. Itu beta. Kalau gamma pula, sudut antara vektor dengan pasi Z. Okey, kalau nak tahu kita gunakan formula ni. Okey, tengok contoh lah. Okey, yang tadi apa syarat vektor tadi? Yang pertama mesti ada magnitude. Okey, magnitude. Yang kedua? Yes. So bila kita ada statement, kita hanya lihat dua benda ni. Kalau ada dua maklumat ni, maka boleh kita panggil dia sebagai vectors. Tak cukup syarat, kita panggil dia sebagai scalar vector. Okey tak? Nanti kamu kaji lah ni. Kan? Okey, yang pertama ada tak syarat dia? Untuk kalau dari segi cos, untuk tiket biasanya nombor je kan? Ada tak arah dia? Takkan tiket tu ada arah. Kemudian untuk the current of a river, ada tak arah dia? Tak ada kan? Direction tu tak ada. Kemudian sama juga lah untuk population, sama juga nombor saja. Kalau flight, dia ada dia punya nilai dia, initial flight daripada Terengganu pergi ke Johor. Itu dia punya arah dia lah. So satu je. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, antara dua ni, yang mana satu dipanggil vektor? Simbol yang pertama atau yang kedua? Sebab nampak tak dia punya kurungan dia. Jadi bila kita lukis, yang pertama tu mesti point. Yang pertama satu titik je, point. Tapi kalau yang kedua mesti dalam bentuk anak panah. Jadi bila kita lukis, P. Ini maksud dia di pasi X jarak dia 4. Di pasi X. Di pasi Y jarak dia 7. Di pasi Z 1. 1. So satu macam mana? Kan? Ini bacaan ni satu. Jadi sepatutnya macam ni lah. Kita kena buat bentuk parallel macam ni. Kan? Sepatutnya. Kemudian dia 7. Sepatutnya macam tu lah. Sepatutnya titik dia sini. Gambaran dia 3 dimensi 4, 7, 1. Ya, maknanya yang bawah ni kita buat parallel. Kemudian ni persilangan ni kita gerak ke atas. Yes. Setinggi 7. Maka koordinat dia 4, 7, 1. Kalau nak lukis dengan tepat lah. Kalau yang kedua, kita ambil, kita dah ada titik, tetapi kita buat dalam bentuk vektor. Mesti ada nak panah. Yang tadi titik je, yang kedua titik bersama dengan nak panah. Okey, ni dia panggil vektor. Okey. Seterusnya, ini tadi macam mana kita nak cari? Kalau saya nak buat terus, macam mana? A tolak B ke B tolak A? Yang tadi, jalan mudah. Kanan tolak kiri. Kanan tolak kiri. Jadi yang pertama kita ambil B dulu. So kita ambil 4 negatif 3, 2. Tolak. Maknanya kalau kita nak buat pengiraan, kita tulis dengan cara column matrix. Yang sama label tu kita jumlahkan. 2, negatif 8, negatif 5. Kemudian jawapan akhir dia
Jawapan hari dia kita akan tulis dalam bentuk IJK. So tulislah 2I tolak 8J tolak 5K. Dari segi penulisan yang tepat, kamu kena tulis bawah ni wave. Nak menunjukkan dia adalah vektor. Itu penulisan yang tepat. Tapi kalau dah cemas, tulis je IJK. Settle. Kemudian yang kedua, ini adalah simbol magnitude. Ini adalah simbol magnitude. Panjang dia. Maka mudah je kita buat square root. Nombor yang kita nampak ni kuasa 2 je. Ni nombor ni. Nombor ni yang kita nampak ni kuasa 2 je. So 2 kuasa 2 tambah tolak 8 kuasa 2 tambah tolak 5 kuasa 2. Maka dapatlah nilai magnitude dia. Punca 93 dah. Okey, kemudian kita lihat soalan C ni pula. Dia nak mencari unit vektor ni. Unit vektor. Jadi kalau nak dapatkan unit vektor, yang pertama kita lihat apa kita punya vektor kita. Ini yang tadi yang kita dah kira ni. 2I tolak 8J. Ini yang kita dah kira. Penulisan sebenar ada I. Kemudian kita perlukan satu lagi maklumat. Kita perlu ada jarak. Ini pun kita dah kira tadi. Magnitude punca 93. Jadi kalau kita nak jawab unit vektor AB sama dengan dari segi formula vektor AB divided by magnitude. Ini dari segi formula. Maka tulislah 2 per punca 93I tolak 8 per punca 93J tolak 5 per punca 93K. Dah. Itulah kita punya jawapan. Jadi unit vektor tu mudah. Step pertama, apa vektor dia? Yang kedua, berapa panjang dia, magnitude dia. Bila nak kira unit vektor, ambil vektor yang asal tu bahagi dengan magnitude setiap IJK. Okey? Tapi kalau dalam exam saya nak buat, saya factorize. Saya keluarkan 1 per punca 93. Darab dengan 2I tolak 8J tolak 5K. Nak tinggalkan jawapan tu pun masih betul juga. Kaedah asalnya kena setiap IJK. Dari segi simbol, okey, dari segi simbol gunakan cap. Ini maksud dia unit vektor. Okey, kalau kita nak menjawab soalan D ni pula, kita nak mencari all vectors of length 3. Yang ini mudah je. Terus kita akan ambil, ini maksud dia, kita ada 3 kali, kemudian kita ambil je 3 darab unit vektor. Macam tu je. Kita jangan ambil 3 kali vektor AB, 3 kali unit vektor. Jadi jawapan dia darab dengan 3 je. So 6 per punca 93I tolak 8 kali 3 24. Kemudian tolak 15. Dah selesai. Ini pun dari segi penulisan, sepatutnya kamu kena tambah ni, ada wave, sebab dia vektor. Betul. Okay, selalunya tulislah wave ni, penulisan yang betul. Kalau A saja itu dipanggil constant. Kalau A ada wave kat bawah dipanggil vektor. Okey, yang ini kita boleh gunakan kaedah 3 vector A subset to 2 vector B
plus 4 vektor C. Kita boleh gunakan column-matrix 3 darab. Kalau saya nak cepat, saya darab 3. Saya baca ni vektor A ni, tapi darab 3. Apa kita dapat? 6, 9. Yes, selesai. Tolak 2 darab vektor B, 8 negatif 2, 6. Okey tak? Tambah vektor C tu dalam 4, negatif 12, 28. Bila kita nak jumlahkan, kita baca yang sama label je. 6 tolak 8 tolak 12 berapa? Negatif 14, betul tak? Kamu percaya je lah. Baris yang kedua, 9 tambah 2 tambah 20, 31, betul? Tolak 3 tolak 6 tambah 8, tolak 1. Apa tak? Kemudian ini dari segi pengiraan, tapi bila nak tulis jawapan dalam bentuk IJK. Untuk jawapan akhir dia IJK, buat wave kat bawah. Ini penulisan yang betul lah. Saya nak jawab soalan B. Soalan B ni kita nak cari apa? Nak cari magnitude. Jadi nampak je simbol absolute value ni. So 3A vektor A tolak 2 vektor B tambah 4C. Kita dah kira tadi daripada A. So saya buat je lah. Kita baca square root, ambil je nombor 31 kuasa 2 tambah kuasa 2 je nombor yang ada. Square root of 1158. Okey, kita masih jumpa lagi soalan dia nak unit vektor. So ingat, bila kita nak unit vektor, yang pertama mesti ada vektor A tadi, tolak 2B tambah 4C. Kita ambil jawapan daripada yang atas tadi. Okay, yang atas tadi apa? Tolak 14I, kemudian tambah 31J tolak dengan K. Kemudian yang kedua, saya kena ada magnitude. Kita perlu ada dua maklumat ni, baru kita boleh cari unit vektor. Magnitude tadi yang banyak dia, square root of 1158. So kalau kita nak dapatkan unit vektor, sama dengan, saya buat terus. So negatif 14 per square root, tulis macam ni je, I tambah 31 per J, kemudian tolak 1 per. Dah selesai. Jadi unit vektor mudah. Ambil vektor yang asal, bahagi dengan magnitude. Itu je, dapatlah unit vektor. Okey, soalan D pula. Kita nak mencari alpha beta. Okey, jadi kita akan tulis vektor D tu. Ni sepatutnya nanti tulis ya. Ada wave kat bawah. Okey, vektor D tu kita bila nak buat pengiraan, ambil nombor je. 19 negatif 2 5 sama dengan alpha ni tak kat luar, vektor A 2 3 negatif 1. Bila kita nak buat pengiraan, gunakan column matrix, tambah dengan 3 vektor B, ataupun kalau nak terus pun boleh, darab 3, 12 tolak 3 9, buat terus. Kemudian tambah dengan beta, darab dengan C, tolak 3 5 2.
Macam tu lah. Okey, kita nak cari alpha dan beta. Jadi, kita pilih mana row yang sesuai supaya kita boleh kira alpha tu berapa, beta berapa. Katakan kamu pilihlah mana nak. Atau semua tak nak? Semua tak nak tak payah buat. Mesti pilih satu. Katakan saya ambil row yang pertama lah. Ni boleh pilih 19 sama dengan 2 alpha tambah 12 tolak 3 beta. Kemudian katakan saya ambil row yang paling bawah lah. 5 sama dengan negatif alpha, kemudian tambah 9 tambah 2 beta. Dapatlah 2 persamaan. Ni nanti kamu selesaikan, buat persamaan serentak. Nanti kamu akan dapat alpha tu 2. Ni nanti kamu kira lah. Beta tu sama dengan negatif 1. Buat persamaan serentak. Nak guna substitution method boleh, elimination method pun boleh. Ada masalah? Yang ini saya pilih, yang pertama saya pilih row yang pertama. Ni yang pertama tadi saya pilih row yang pertama. Kemudian saya pilih row yang ketiga. Mesti pilih 2. Nak buat 1 dengan 2 boleh, ataupun 2 dengan 3 pun boleh. Nanti buat persamaan serentak. Okey, ini nanti kamu betulkan ya. Cara penulisan. Ini mesti ada wave. Ini sebab dalam komputer ni susah nak buat ni, wave ni. Dia ni pun sama. Jadi kalau kita jawab soalan ni, kita lihat dulu vektor A ni adalah 2i plus 3j tolak k. Semua ni dalam bentuk wave. Kita nak dapatkan direction cosines. Maknanya kita akan kira dalam bentuk nilai cos alpha, nilai cos beta, nilai cos gamma. Tetapi kita perlukan maklumat, kita kena cari magnitude dulu. 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. Ni berapa ni? 4 dengan 9, 13 tambah 1, 14. Yes. Jadi cos alpha sama apa? Kalau ikut formula ni, berapa nilai X? Dah 2 kan? 2 per magnitude. Selesai. Yang kedua beta. Beta nombor dia pada J. So 3 per punca 14. Gamma tolak 1 per punca 14. Selesai. Dia tu je lah. Ni soalan E. Okey, soalan F lah. Kita nak mencari direction angle. Okey, yang ini terus gunakan calculator, tekan shift cos. Tekan shift cos 2 per punca 14. Setkan calculator tu mode degree. Dapat berapa? 57 69 lah. 69 ke 70 boleh. Kemudian beta, inverse of cos 3 per punca 14. Ni guna kereta je, 36.70. Betul? Kalau gamma, inverse of cos termasuk negatif, dapat tak 105.50?
Okey, kita nak show kita ada 3 vektor. Ini pun nanti betulkan penulisan dia mesti ada wave. Dekat kamu punya nota ada wave tak? Tak ada kan? Tambah tu wave. Kita nak tunjukkan adakah vektor kita ni akan membentuk satu segitiga, form a triangle. Dia punya kaedah mudah je. Kita jumlahkan semua vektor. Ini kalau kita nak show, kita hanya tunjukkan adakah vektor A tambah B tambah C, dia mesti adalah 0. Tunjuk macam tu je. Jadi selambut je lah. So A tambah B tambah C, A 1 2 1. Setiap kali nak buat pergerakan gunakan column matrix, lagi mudah. Tambah dengan negatif 2 1 negatif 3. Kalau dah cemas terus 0 0 0. Settle. Memang 0 vektor dah. So kita dah percaya lah buktikan. Since vector A plus B equals to vector 0, A C adalah form a triangle. Macam tu lah. Okey, sekarang ni kita nak tahu length of the triangle side. Maksudnya setiap sisi tu berapa panjang dia. Jadi kita kira je lah. Ini maksudnya merujuk kepada magnitude. So kira lah vektor A berapa, square root of, ambil je nombor kuasa 2. Kemudian vektor B pun sama, square root of negatif 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Yang terakhir pun sama, square root 1 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Ini square root of 6, 14. Nanti kamu cat lah. Kemudian ni pun 14. Okey, ini pun sama nanti kamu betulkan lah ni. Ini vektor A, I, J, K. Samalah kena ada wave kan ni. Jangan M dan N tu kamu letak wave, sebab dia adalah constant. Okey, kita nak mencari constant M dan N. Kita nak mencari M dan N. Jadi kita compare lah. Kita gunakan maklumat vektor A tambah vektor B sama dengan vektor C. Kita gunakan maklumat tu. So vektor A 3 2 1 tambah dengan B M negatif 1 N sama dengan C 5 M tolak 1 3. So daripada sini kita boleh baca, kalau katakan kita ambil first row, 3 tambah M sama dengan 5. Dapatlah jawapan sama dengan 2. Selesai. Tak payah nak buat pesan serentak. Kalau nak cari N, ambil row yang paling bawah ni, row yang ketiga. So 1 plus N sama dengan 3. Maka N sama dengan 2 juga. Kan selesai tu. So ini adalah soalan yang pertama. Selesai. Soalan yang kedua, kita nak mencari unit vektor. Bila unit vektor, kita perlukan 2 maklumat. Yang pertama, kita lihat vektor yang dibincangkan. Saya salin dulu, vektor B adalah MI. M tu adalah 2. So 2I tolak J tambah N berapa? 2K. Jangan lupa penulisan sebenar adalah ada wave. Kemudian saya perlukan magnitude of B. Ambillah square root of 2 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2
Yes, ini akan dapat square root of berapa ni? 3 ya? 4 tambah 1 tambah 4 lagi, 9 lah. So 3. So kita nak cari unit vector. Jadi simbol dia adalah ambil B, kemudian ada cat ke atas. Itu simbol untuk unit vector, simbol dia. Kalau nak tulis formula, tulislah bahagi dengan magnitude. Kalau nak tulis, kalau tak terus. So jawapan dia 2/3 I tolak 1/3 J tambah 2/3. Maksudnya setiap IJK itu perkan dengan magnitude. Itulah nilai unit vector. Yang ketiga, okey, kita nak mencari kalau kita ada magnitude of 6 units tapi direction sama dengan B, kita dah ada unit vector, maka selambalah darab 6. Maksudnya ini maksudnya 6 darab vektor unit vektor B. So darab 6 je. Kalau darab 6 berapa? 12/3 4. 6/3 2. Kemudian berapa? 4. Yes. Berjaya. Macam itulah.